السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung bacaan kitab kita. Kita menggunakan Bahrul Madhi. Bahrul Madhi jilid yang ke-13. Kita masih lagi berada di bawah tajuk berbuat baik kepada anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan. Kita sampai di muka surat 88, masalah 162. Kata dia, anak-anak perempuan itu dinding daripada api neraka. Apakala sabar daripada apa bala dari sebab anak perempuan itu. Kalau kita ada anak perempuan ni dia boleh jadi dinding kepada neraka Tuhan. Dia boleh menjadi perisai, jadi penepis daripada percikan api neraka Allah. Tapi kena cara. Barulah anak perempuan itu menjadi dinding kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibtuliya bi syai'in minal banat fa sabara alaihinna kunna lahu hijaban minan nar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu isterinya, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kena bala dengan sesuatu dari sebab anak-anak perempuan itu, maka sabar ia atas mereka itu, nescaya jadilah anak-anak perempuan itu dinding baginya daripada api neraka itu. Anak perempuan ni dia banyak bawa susah kepada ibu bapa dia. Sebab orang dulu-dulu ada kata, dia kata jaga kambing sekandang lebih senang daripada jaga anak perempuan seorang. Kata-kata ini menunjukkan susah jaga anak perempuan ni. Kalau dia perangai huduh, lebih-lebih lagi lah huduh tu mai kepada keluarga yang ada. Kalau dia perangai baik, orang fitnah dia, serupa juga keluarga turut menerima kesan daripada fitnah yang dilemparkan itu. Susah di dalam nak menjaga anak perempuan ini. Mana-mana orang yang Allah uji dia dengan anak perempuan yang ada di dalam rumah dia, dan dia sabar dengan ujian itu, dan dia usaha sebolehnya untuk mengelokkan anak perempuan dia, sesungguhnya dia selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masalah anak perempuan itu apa bala daripadanya? Yang kata bala anak perempuan ni apa dia? Adalah bala dari sebab anak perempuan itu ialah kerana kebanyakan laki-laki yang jahil. Dia ada sukakan anak perempuan kerana takut pupus benihnya. Ramai orang dia tak suka anak perempuan. Dia kata pasal anak perempuan ni boleh menyebabkan hilang keturunan. Bila menikah, laki yang pergi ke lain, tak ada dah keturunan duduk dengan dia. Isteri, satu orang perempuan bila dia jadi isteri kepada satu orang laki-laki, dia wajib taat kepada suami dia. Kalau suami dia kata jom kita duduk di Australia, pergi duduk di Australia, laki dia kata tak baliklah jumpa Pak Hang, pasal Pak aku tak ada dah, jadi tak payah balik jumpa Pak Hang. Maka anak ni kena taat kepada suami dia.
pupus benih daripada keluarga yang mempunyai anak perempuan. Hilang anak yang ada selama ni. Maka jadilah ia apabila bertemu dengan orang, istimewa pula orang yang ada anak laki-laki, maka ia pun buat bersungut akan dirinya, tiada beruntung tak mau dapat anak laki-laki. Ini bala dia. Dia pergi jumpa orang, dia kata aku ni silap tang mana tu. 5 orang dah perempuan semua. Cara dia cakap tu orang faham, kata dia tak cok lah, Tuhan bagi kat dia anak perempuan saja. Silap tang mana tu, dia kata. Ni duk bawa pula seorang lagi. Aku harap sangatlah jadi anak lelaki-lelaki yang seorang ni. So dia tanya, Tuhan pergi buat scanning tak lagi? Dia kata aku tak mau pergi scan. Tak ni tahu kata anak perempuan aku peras. Ada orang macam ni, dia tak mau sampai macam tu. Jadi biak dia kata aku tak mau tahu dalam perut tu anak lelaki-lelaki anak perempuan, aku tak mau tahu sampai beranak keluar esok ni baru aku tahu pasal tu tak apa. Dia kata jadi aku tak kecewa sangat. Punya tak mau dia kepada anak perempuan. Dia pergi bersungut dekat orang tua orang ni dan sebagainya. Itu satu bala kepada bapa dia. Bapa tu itu sudah dikira bala bagi dia apabila dia tak seronok untuk terima anak perempuan. Maka orang yang bersungut akan dirinya tiada beruntung itu adalah padanya makna tiada sabar akan bala anak-anak perempuan itu. Makna dia tak sabar dengan bala tu. Maka jadi rugi ke atasnya kerana keluh kesah akan beranak betina. Dia tulis betina, minta maaf lah. Dia kata kerana keluh kesah akan beranak betina itu dicela oleh syarak. Dia kata kita mengeluh tak suka anak perempuan tu, itu syarak tak suka. Syarak cela kita yang duk mengeluh dengan anak perempuan ni. Bahkan yang dipuji syarak kita apabila dapat anak, sama ada laki-laki ataupun perempuan, hendaklah terima dan sayang sahaja kerana keduanya bersamaan jua pada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya orang Islam tak kira anak laki-laki pun syukur, anak perempuan pun syukur. Pasal apa syukur? Pasal ada orang yang Tuhan tak bagi anak pun pada dia. Kita yang Allah bagi anak ni besar nikmat yang Tuhan bagi dekat kita. Tiba-tiba kita tak syukur dengan nikmat anak perempuan yang Tuhan bagi kat kita. Apa kata hamba Allah yang Tuhan tak bagi langsung anak dekat dia? Berikhtiar ni tak tahu dah tang mana orang abang boleh usaha, boleh ikhtiar sampai dia. Orang suruh buat apa pun buat. Sampai mereka kata kalau jumpa rebau balak, tunggu rebau balak tu kencing renyeh. Terai buat juga. Ada satu orang dia main jumpa tu, dia kata boleh tak ustaz kita duduk turut benda lagu tu. Tanya awak taklah macam saya ni, dia kata tak ada anak lagi, dia kata. Ada dia bagi petua baru ni. Tunggu kalau nampak rebau balak. Kalau nampak waktu rebau balak tu duk buang air tu, masa tu kita kenyah. Saya tak kenyah sampai habis dia buang air. Saya kata dia pasal nak perkenalan. Saya kata tak ustaz, yang bagi petua ni pun haji. Saya katakan dia haji pun macam-macam. Ada haji mabrur, ada haji mardut, ada haji nombor tu pun ada. Jadi macam-macam pun ada. Jadi tengoklah petua kalau menyimpang daripada kehendak Quran dan Sunnah, berartilah itu satu turutlah petua-petua yang seumpama tu. Kita hari ini lambat orang bagi petua, nak buat aja. Kita percaya kepada petua-petua yang diturun daripada lidah ke lidah ni lebih daripada kita percaya kepada Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami silap kita. Dia kata dan hendaklah disayangi serta dipelihara dengan secukupnya sampai besarnya. Dan tidak sayogia bermegah-megah dengan laki-laki ataupun dengan perempuan. Tak boleh. Kita duduk megah dengan anak laki-laki, megah dengan anak perempuan saja, tu tak boleh. Hak mana pun Tuhan bagi, itu anugerah Allah. Satu amanah yang Tuhan bagi dekat kita. Masalah, mencukupkan pelihara dan jaga dua anak perempuan memasukkan ke dalam syurga bersama-sama Nabi SAW. Demikianlah tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ala jariyataini dakhaltu ana wa huwa al-jannah kahataini wa asyara bi usbu'aihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi nafkah dan mencukupkan pelihara
dan jaga asuhan dua anak perempuannya, masuk aku dan ia bersama-sama akan syurga seperti dua ini, dan isyaratkannya dengan dua jarinya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib daripada ini wajah. Dan Nabi kata bahawa siapa dapat anak perempuan, dia jaga anak perempuan dia elok-elok, dia akan masuk syurga sama dengan aku. Nabi buat isyarat dengan dua jari, masuk sama dengan aku macam ni. Nabi kata, dia tunjuk dua jari dia, makna masuk sama dengan Nabi SAW di dalam syurga dia. Masalah masuk syurga berkembang dengan Nabi itu bagaimana terupa pada akal. Yang maksud Nabi kata orang yang jaga anak perempuan elok-elok, kemudian anak perempuan tu masuk syurga, anak perempuan yang dia jaga pelihara dan jadi anak perempuan yang salihah itu menyebabkan dia, bapa dan mak ni masuk syurga sama dengan Nabi. Macam mana yang kata masuk sama dengan Nabi tu? Kata dia, masuk syurga berkembang dengan Nabi itu bagaimana terupa pada akal. Kerana banyak perkara dan pekerjaan yang disabdakan oleh Nabi SAW masuk syurga berkembang dengan dia. Kata dia bermula maksud berkembar masuk syurga dengan Nabi itu, yakni sama-sama dalam kumpulan Rasulullah SAW masuk syurga dengan dia. Ini yang maksud dia. Bukan kata masuk berkembang tu dia duk buh hati bau Nabi buat ambil member kancing sangat pula. Tak sampai lagu tu. Tapi maksud yang kata masuk berkembang dengan Nabi itu, maksud sama dengan kumpulan Nabi SAW. Itu maksud dia. Nak boleh masuk surga sama kumpulan Nabi ni, kena jaga sungguhlah anak perempuan ni. Lagi mana duk pergi kerja kelang, duk pakai skirt tu kau lah. Tak ada mimpi lah. Yang ni tak ada mimpi. Siang kadang tu sambil-sambil nak keluar main semayang, bapak tu sambil-sambil nak keluar main semayang maghrib di masjid, mod anak dara dia belakang motor dia. Yang pak tu bagus dah dengan serban bagus, dengan janggut bagus, anak dia pun dengan mini skirt bagus juga duduk ada belakang. Dia gamak tu mod belakang motor, anak dia tunggu bank kelang depan sana, dia main semayang di masjid sini. Kesianlah kita tengok, cukup kesian. Pak tu lambat tunggu masuk waktu aja. 10 minit lagi nak masuk waktu. Tak boleh duduk di rumah dah. Siap dah ambil ayat semayang, siap dah belik serban semua, elok dah, semua okey dah. Tapi anak dia Masya Allah anak dia. Yang ni kita tak mahu. Anak yang macam ini menjadi fitnah kepada ibu bapa dia. Sebagai anak, ingatlah jasa ibu bapa. Jangan rosakkan ibu bapa dengan buruk perangai kita. Bapa-bapa, ibu-ibu pun kena ingat, janganlah kita biarkan anak kita jadi macam tu. Kerana amal baik kita tertolak dengan sebab kita membiarkan anak-anak kita jadi macam tu. So dalam soal ni dua-dua pihak, ibu bapa pun kena usaha, anak-anak pun kena usaha. Masing-masing jaga supaya masing-masing berpeluang untuk masuk syurga bersama dengan Nabi SAW. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, pada beberapa hadis yang tersebut itu menunjukkan kelebihan berbuat baik kepada anak-anak perempuan dan memberi nafkah akan mereka itu, dan sabar atasnya dan atas sekalian pekerjaannya. Masalah, ibu yang miskin membawa anak kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ni dia nak cerita tentang kasih seorang ibu. Mak ni kasih ke anak tak tahu nak abang lah. Mak ni kasih ke anak tak tahu nak cerita. Kata dia, iaitu adalah pada masa hayat Rasulullah SAW. Berlaku ke atas satu perempuan yang ada baginya 2 anak perempuan, yang telah pun ditinggalkan oleh suaminya yang telah mati. Cerita satu orang perempuan janda, suami sudah meninggal. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, demikian katanya. An Aisyah qalat, dakhalat imra'atun ma'aha banatani laha. Diriwayatkan daripada isteri Rasulullah SAW. Katanya, telah masuk kepada aku seorang perempuan mendukung 2 anak perempuan yang ada sertanya. Sayyidatina Aisyah cerita, satu hari ketika dia duduk di rumah, tiba-tiba mai satu orang perempuan. Satu orang perempuan ni dukung 2 orang anak perempuan. Mai di rumah Sayyidatina Aisyah. Fasa'alat falam tajid 'indi syai'an ghaira tamrah fa'a'taituha iyyaha. Kata dia, bila ia telah masuk kepada aku, lalu dia minta beri ia makan dengan anak-anaknya itu apa yang ada pada aku. Mak ni dukung anak perempuan 2 orang. Bila sampai dekat Nabi, bila sampai dekat isteri Nabi Sayyidatina Aisyah,
dia minta makan. Dia kata, wahai Aisyah, dia kata, kami lapar. Aku lapar, anak-anak aku lapar. Apa yang ada, bagilah sikit, kami nak makan. Maka tiada didapatnya pada aku suatu apa lain daripada sebiji khurma. Kata Sayyidatina Aisyah, kebetulan dalam rumah kami hari itu tak ada apa. Tak ada apa benda yang boleh makan. Sebiji aja buah kurma yang ada dalam rumah Nabi SAW. Maka aku beri akan sebiji kurma itu kepadanya. Aisyah pun tak buang masa, ambillah kurma yang sebiji itu, bagilah kepada perempuan yang dukung dua orang anak ini. Masalah mengunjuk sedekah. Apabila orang datang minta sedekah ke rumah kita itu, jangan tolak, jangan kata tak ada, jikalau ada. Itu dia nak bagi tahu kat kita. Satu pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis tu, ialah kalau ada orang main rumah kita minta sedekah dalam keadaan dia baif sungguh, lapang sungguh misalnya, jangan habaq tak ada. Kalau sekiranya ada benda dalam rumah kita, dia main minta, dia kita minta air sejuk orang segelai, kita kata tak ada air sejuk, tak ada. Amboi, air sejuk pun tak ada. Kok dia main-main, assalamualaikum, minta buah delima sebiji. Buah delima tak ada. Buku 5 ada, kata bagi sebiji. Kata air tu tak. Kawan main minta air sejuk, tak bagi. Tak bagi, tak ada punya pun, tutup pintu dom, kata jangan macam tu. Benda ada, jangan kata tak ada. Saat lagi Tuhan dia ambil, tak ada sungguh kita. Benda ada dalam rumah, orang main minta tolong, kita kata tak ada. Tuhan dia ambil, bukan dia ambil benda tadi ni, dia ambil semua sekali, tinggal selain pinggang kita. Tuhan boleh buat, benda ni Tuhan boleh buat. Kadang-kadang Tuhan dia ajak kita, dia ajak tunai, depan-depan tu dia ajak kita. Baru tadi aja hang kata tak ada, okey, lah ni aku bagi tak ada sungguh. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala ajak kita sampai ke peringkat tu. Dia kata di sini, maka hendaklah beri dan unjuk kepadanya atas kadar ada pada kita dan upaya kita, jikalau sedikit sekalipun. Kalau tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Jangan minta assalamualaikum, minta sikit. Banyak mana ada. Kalau tak mau bagi semua, kalau tak mau bagi setengah, sikit bagi kat dia. Mudah-mudahan sedikit itu Allah kira di hari akhirat itu. Lihatlah perbuatan isteri Nabi SAW seperti ceritanya di dalam sepotong hadis dalam masalah 166 itu. Bukankah diunjuknya sedekahnya pada orang 3 beranak sebiji buah kurma? Orang main minta kami lapar, saya lapar, anak saya lapar. Dia cuma bagi kurma sebiji aja. Sebiji itu sebab yang ada pun sebiji. Dia bagi sebiji kurma. Maknanya dia bagi semua apa yang ada kat dia. Apalah rasa sebiji buah kurma pada kita? Kita ni kalau pergi minta, kita i'lan, kata masjid Padang Temusu ni kita nak perbesar. Kita nak perbesar masjid ni, kos dianggarkan lebih kurang RM80,000. Minta derma lah. Minta bagi sekupang. Allah, sekupang tu apa? Nak beli semen sekampit pun tak boleh. Jangankan nak buat masjid hak kata RM80,000. Sekupang tu apa? Sikit aja, kecil aja. Tapi kalau kita yang bagi sekupang tu kerana kita pun ada sekupang aja, sekupang tu besar di sisi Allah. Faham tak? Dia nak abang yang tu. Sekupang tu apa? Sekupang tu nak beli semen pun tak boleh. Nak beli pasir 1 lori pun tak boleh. Kecil aja nilai sekupang tu. Tetapi Allah nilai sekupang tu besar. Kalau sekiranya kita yang bagi sekupang tu, kita tu ada sekupang aja. Sama macam Sayyidatina Aisyah, dia bagi sebiji kurma. Sebiji kurma ni apa? Tak ada harga sebiji kurma ni. Tetapi di sisi Allah besar harga sebiji kurma ni. Pasal dalam rumah dia tak ada apa, melainkan sebiji kurma aja yang ada. Faham? Itu yang dia nak bagi tahu kat kita di dalam hadis ini. Kata dia, tetapi itu yang ada padanya. Hampa rumah yang tidak ada apa makanan lain daripada sebiji kurma. Tak ada apa tak usah carilah dalam rumah Nabi. Kita hari ni dalam peti air kita tu ration untuk sebulan. Peti air tu dulu 1 pintu, lah 2 pintu, 3 pintu pun ada lah ni. Peti air.
Dulu satu pintu, lah 3 pintu. 3 pintu pula boleh buka puk kanan, boleh buka puk kiri. Dalam peti air 3 pintu tu serba benda kita perotok masuk. Yang benda tu kalau ditakdirkan jadi kapiu lah, boleh makan sebulan tu. Ada dalam tu. Satu mai satu orang minta nak makan lapak, kita kata tak ada. Apa jenis manusia kita ni? Nampak tak? Sayyidatina Aisyah tunjuk bahawa tarbiyah Rasulullah pada dia, isteri Rasulullah, begitu sekali berkesan di jiwa dia. Yang ada pun sebiji kurma, sebiji tu dia bagi. Maka ikutlah seperti perbuatan isteri Nabi itu, kerana telah disuruh Nabi kita perbuat sedekah jikalau sebelah tamar sekalipun. Dalam hadis Nabi kata, kalau ada sebelah pun sebelah kena bagi. Kalau macam tu punya keadaan orang mai dukung anak kecil pula 2 orang, ya Allah, kesian kat budak-budak. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, faqasamatha baina banataiha wa lam ta'kul minha. Apabila telah aku berikan sebiji kurma kepada perempuan itu, maka ia pun lalu membelahnya, dibahagi 2 di antara 2 anaknya itu. Sebelah kepada anak yang ini dan sebelah kepada anak yang ini, dan ianya tiada makan daripada dia. Tu dia kasih mak. Nah, dan Aisyah bagi dekat dia sebiji kurma. Dia pun ambil kurma tu koyak 2, bagi ke anak ni sebelah, bagi ke anak ni sebelah. Dia duk telai elok aja. Tak ada dah habuan dia, tak ada dah. Habis tengok dulu luluk biji kurma tu aja. Anak makan seorang sebelah, habuan dia tak ada apa. Kata Sayyidatina Aisyah. Aisyah duk perhati, tengok kesian ni, tak tahu nak habang. Tapi nak bagi dia pun tak ada. Baik. Masalah. Ibu bapa kasih akan anak. Dia nak habang yang tu. Ibu bapa ni sayang dekat anak. Adalah pada sepotong hadis dalam masalah 166 itu. Nampaklah ibu bapa. Nampaklah ibu itu betapa kasihnya kepada anaknya. Tengok hadis tadi, nampaklah mak ni dia susah, tak apa, anak jangan susah. Maka sudahlah penat dia mendukungnya ke sana kemari dan menjaga busuk hancingnya. Tu mak busuk hancing anak ni apa tak tahulah, dukung usaha buat macam-macam kerana anak. Tak kala lapar dapat rezeki, maka berhentilah ia mencecap rezeki itu kerana memberikan anaknya yang lebih sayang ia daripada jiwanya. Kalau dapat rezeki sikit, dia tak makanlah, pakai anak lah makan benda tu. Sayang, kita sendiri pun tak tahulah sayang dekat anak ni, tak tahu. Kadang-kadang sayang kita dekat anak sampai jadi anak pusat zalim. Rosak anak kita. Pasal apa? Pasal sayang. Pasal sayang, bukan pasal benci. Pasal sayang, anak kita jahanam. Sayang. Dulu satu kes di Taman Intan, Suria Petani dulu, satu hamba Allah tengok anak nak kena langgar kereta, dia lompat ditolak anak dia lepas dam, dia kena kereta. Umur baru 26 bapaknya, umur baru 26, tolak anak tu, bagi anak terlepas, dia kena dam, mati tahun tu juga. Pasal apa tu? Pasal sayang anak. Pasal sayang anak. Di Semerampai, di Kampung Selamat dulu jadi sekali, pak si nak ambil anak di sekolah, berhenti balik sana jalan, balik sini sekolah, berhenti kereta balik sana. Anak nampak pak mai, anak nak lari mai, ada kereta duduk tolkan mai. Pak ni kalut tengok anak nak tolkan mai, lari pergi nak selamat anak dia, dam, dia kena pompak. Darah berlumuk atas jalan, anak mai duk hinggut bapak panggil. Itu semua contoh-contoh sayang anak. Bukan dia tak tahu tu, dia tapa itu dia boleh kena kereta. Biar dia kena tak apa, jangan anak kena. Anak nak lintas tu, kereta duk laju. Bukan dah buat apa dah, dalam keadaan macam tu dia kena buat keputusan cepat. Bukan nanti tak nak fikir nak buat. Tak ada lah. Kereta tu main dorang, anak pun nak tapa main laju, dia nak buat macam mana? Dia lintas. Dia lintas. Kena rebah. Anak main duk hinggut bapa orang lain tengok tak boleh tahan. Pasal apa? Sayang anak. Sayang anak. Kata dia tak kala lapak dapat rezeki, berhenti dia mencicap rezeki itu kerana kerana memberikan anaknya yang lebih sayang ia daripada jiwanya. Maka sepatutnya bagi ibu yang seperti itu, nikmat syurga diberi Allah berganda-ganda lebihnya. Patutlah ibu bapa yang sampai macam tu korban untuk anak, patut sangat Allah bagi syurga dekat mereka.
Maka dengarlah betapa sabda Nabi SAW ke atas perempuan yang demikian itu. Bila Aisyah cerita, dia kata, ya Rasulullah, tadi ada satu orang perempuan mai rumah kita, dukung anak 2 orang. Dia minta makan. Aku tak ada apa dah dalam rumah ni nak bagi kat dia, melainkan korma yang kita dua simpan sebiji itulah aku bagi dekat dia. Dia ambil korma tu, dia belah 2, dia bagi kat anak dia. Dia tak makan apa. Macam mana ya Rasulullah? Aisyah rasa bersalah. Sebab isteri, ini dari segi hukum, isteri haram bagi makanan kepada mana-mana orang tanpa izin suami. Haram. Walaupun pada adik-beradik sendiri haram, mesti dapat izin suami. Kecuali kalau sekiranya suami ghaib, dia kata suami tak ada di kawasan yang berdekatan, dan makanan dan benda yang dia bagi tu benda yang pada adatnya cepat rosak. Dia silap dah, dia buat tom yam terbanyak, buat tu jadi banyak, makan ni sampai tak larat dah. Duk lebih lagi tom yam dalam koyok. Nak tunggu laki pergi kursus seminggu. Nak taruh tom yam dalam peti tunggu laki balik. Nak habak kata nak bagi ke orang, jadi tak buat dia pula. Jadi dalam kes yang macam tu, boleh dia bagi dekat orang dengan syarat bila laki dia balik dia kena habak. Tapi kalau benda yang jenis tahan lama, suami dia beli, bawa balik ke rumah, dia nak bagi dekat orang tanpa pengetahuan suaminya, hukumnya haram. Jaga baik tu. Pasal apa? Semua benda tu hasil daripada titik peluk suami. Mesti dapat izin suami. Itu dari segi hukum. Ada satu kes baru ni bercerai, main di rumah saya. Dia kata, Ustaz, minta tolong selesai masalah kami ni. Suami dia kata, isteri saya ni Ustaz, dia kata, bini dia duduk dah tepi. Isteri saya ni Ustaz, dia kata, perangai bodoh. La ilaha illallah, kita dekat awak yang cakap kasar lagu tu. Perangai bodoh. Kita ni kerja susah payah tunggin terbalik cari duit. Dia kata, kita carilah apa-apa lauk apa lebih kurang, kita nak makan sedap. Dia kata, kita balik kerja petang, singgah market ada lagi beli ketam. Ketam bulan penuh ni isi pun penuh. Kita belilah ketam 4-5 ekor, bagi kat dia turun siang. Esok tengah hari, esok hari Sabtu aku balik awal, balik kerak hari. Aku nak makan masak lemak ketam. Hang buat Dia kata balik. Esok bila balik, duduk atas kereta tu, duduk nampak dah ketam, duduk berjalan tu, duduk nampak dah. Lelaki dia cerita. Jadi sampai masuk tu, kira nak kena masak lemak ketam lah. Tata bawa main tinggal sekerat aja ketam. 6 ekor bawa balik tu, tinggal sekerat aja. Sekerat tu pun halus punya. Kata mana lagi ni, takkan sekerat ni dah. Dia kata habis dah. Macam mana habis? Kita anak baru seorang, dia kata. Anak pun halus lagi, takkan dia makan ketam pun. Takkan hang balas sampai 5 ekor pun. Takkan bini dah. Dia kata doa. Dia kata tadi mereka pakat main ambil orang sikit, duduk di kampung bini dia. Jadi rumah tu duduk di kampung bini dia. Jadi keliling rumah mereka duduk tu rumah adik-beradik lah, adik-beradik bini dia. Abang, kak semua duduk keliling. Dengar hamba tak lupa tadi. Jadi yang hamba Allah ni pun dah yang main pun bukan orang lain, kak dia yang main pun bukan orang lain. Cedok bagi tekok, cedok tinggal sekerat lah buat hamba Allah ni. Dengar tu sekerat tak makan lodong, pakai cara pinggan tu. Kata, oh lebu ni cara hang. Awak aku ni siapa? Depa dia siapa? Jangan pasti ketam lah. Kalau lebu ni berpisah rumah tengah. Kira guna lah kuasa Tuhan bagi ni. Dia kata, suami ni Tuhan bagi kuasa veto, boleh duk talak bini. Bila lagi tekoh tak boleh makan ketam, bila guna. Dia kata, pasal ni dia kata berpisah rumah tangga, aku tak nak menyesal punya. Jadi teriaklah hamba Allah tu, teriak apa semua, pi habaq dekat adik-beradik tu. Pi habaq kat adik-beradik tu dia lah apa ambil ketam rumah aku, rumah tangga aku dah jadi kelang kabut. Dengar puak-puak tu pula beban. Bakat-bakat pi mercik beli ketam main hantar. Apalah saya kata ni cerita leceh semua lah. Ketam punya pasal pakat main hantar Allah kami takat-takat ketam ni kami pun boleh beli ni nak berkira ni pun.
Jadilah ni dia kata rosot lah. Lagi dia kata rosot. Saya dengan bini saya pun rosot. Saya dengan adik-beradik dia pun rosot. Jadilah ni rosot. Perintah rosot. Saya tak tahu nak rokan. Tu nak tanya otak. Nak buat guna. Saya kata lafaz yang hantar guna tadi tu. Berpisah rumah tangga tu dia panggil lafaz kinayah. Kinayah. Dia tak perang. Kalau kata bercerai rumah tangga, itu terang. Kalau dia kata aku talak hang, itu terang. Lain daripada kalimah cerai dengan talak, yang tu dia panggil kinayah. Perlu pada niat. Jadi bila hantar kata tadi ni berpisah rumah tangga, adakah berpisah tu membawa maksud cerai? Hantar ingat dalam hati hantar nak cerai kan? Hantar ingat macam mana? Isi hantar ingat pak tu masa tu dia kata, dia ingat marah ya. Jadi lebih tu. Tak apalah, kalau lah kata hantar ingat cerai, bermakna sudah jatuh satu talak. Kata. Jatuh satu talak boleh rojok balik. Perempuan ada dalam iddah raj'i. Rojok balik tak perlu saksi, tak perlu apalah. Memadai pergi kat bini balik kata ni, dah baik alih baliklah ke dalam rumah tangga. Tapi kena ingat talak sudah digunakan satu. Itu kena ingat kata. Kemudian selesailah. Jadilah ni dia kata rosot lah. Lagi dia kata rosot. Saya dengan bini saya pun rosot. Saya dengan adik-beradik dia pun rosot. Jadilah ni rosot. Perintah rosot. Saya tak tahu nak rokan. Tu nak tanya otak. Nak buat guna. Saya kata lafaz yang hantar guna tadi tu. Berpisah rumah tangga tu dia panggil lafaz kinayah. Kinayah. Dia tak perang. Kalau kata bercerai rumah tangga, itu terang. Kalau dia kata aku talak hang, itu terang. Lain daripada kalimah cerai dengan talak, yang tu dia panggil kinayah. Perlu pada niat. Jadi bila hantar kata tadi ni berpisah rumah tangga, adakah berpisah tu membawa maksud cerai? Hantar ingat dalam hati hantar nak cerai kan? Hantar ingat macam mana? Isi hantar ingat pak tu masa tu dia kata, dia ingat marah ya. Jadi lebih tu. Tak apalah, kalau lah kata hantar ingat cerai, bermakna sudah jatuh satu talak. Kata. Jatuh satu talak boleh rojok balik. Perempuan ada dalam iddah raj'i. Rojok balik tak perlu saksi, tak perlu apalah. Memadai pergi kat bini balik kata ni, dah baik alih baliklah ke dalam rumah tangga. Tapi kena ingat talak sudah digunakan satu. Itu kena ingat kata. Kemudian selesailah bab hukum tu kata. Ni cerita bab rumah tangga ni. Awak lah sampai pakai ketam pun nak berkelahi kata. Laki ni duk tangan ni dah duk tolak rambut ni. Tak tahu saya serabut kata. Menyesal agama pun. Lepas tu menyesal agama pun. Kemudian kita pun kata lain kali jangan duk kalut sangat. Ni rumah tangga ni nak bina bukan senang. Nak runtuh saat aja. Fikir panjang sikit. Fikir bagi panjang sikit. Yang isteri ni pun lah yang kalut hidup jamu adik beradik hang tu pasal apa? Dah depa main awak mangkuk. Jadi yang ni kita saja sebutlah benda ni bukanlah ilmiah mana sangat, tapi dia jadi punca dalam masyarakat. Dia jadi punca. Pasal bawa mangkuk hidup cedok tu dia jadi punca. Tak sah buat kerja macam tu. Tak sah buat. Melainkan dia cedok bagi. Dia pergi hantar di rumah kita. Terima kasih banyak-banyak lah. Ingatkan kami. Jangan kita dua mangkuk hidup cedok dalam payuk dia. Jangan. Sebab kita tak tahu apa akibat pada rumah tangga dia. Nah, benda-benda macam ni dia tak ada dalam kita. Tapi benda ni belajar daripada pengalaman yang dah ada. Ada orang yang dah porak-peranda rumah tangga semata-mata kerana benda yang sikit aja. Kita tak mau dengan sebab benda sikit tu rumah tangga yang kita bina bukan senang tu. Kita nak bina rumah tangga tu. Daripada duk pilih tu berapa punya susah dah pilih duk pekin belanja nak menikah tu susah dah. Satu kita pergi palai mudah aja. Jangan duk fikir lagu orang muda. Jangan duk fikir lagu kehendak nafsu kita. Fikir lagu orang yang diberikan akal dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata tak kala lapar. Mana dia tadi? Kemudian daripada sudah diberikan kurma itu kepada anaknya dan tiada ada apa lagi pada aku hendak aku beri, maka bangunlah dia langsung keluar dia daripada rumahku. Aisyah cerita dekat Rasulullah, dah perempuan tu mai aku bagi dekat dia kurma hak sebiji itu, lepas dia jamu dekat anak dia pun tak ada apa dah nak tunggu, aku pun tak ada benda nak bagi, dia pun bangkit keluarlah, bawa anak dia dua-dua orang pergi sekali. Kemudian daripada tidak berapa lama, maka masuk Nabi SAW pada aku. Langsung aku khabarkan padanya.
Kataku, ya Rasulullah, ada satu perempuan miskin datang pada hamba mendukung dua anaknya yang lapar dengan dia-dianya. Maksudnya dengan perempuan itu sekali lapar. Maka masuk dia pada hamba itu, minta apa ada ia. Mau ia makan dengan anaknya, dia minta makan. Maka tiada ada apa pada hamba lain daripada sebiji kurma, lalu hamba beri kepadanya. Maka ia pun mengambil dari tangan hamba, langsung dibelahnya dua. Sebelah kepada anaknya yang ini dan sebelah kepada anak yang ini. Maka sudahlah ia tidak merasa makan apa. Apakala didengar oleh Nabi akan perkataan Siti Aisyah demikian itu. Lalu bersabda ia, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya bi syai'in min hadhihi al-banat kunna lahu sitran minan nar. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang kena balak dengan sesuatu daripada ini anak perempuan, seperti dapat kesusahan memberi makan pakaian oleh kemiskinannya. Ni dia kena balak. Ada anak perempuan dua orang, suami pula tak ada, tinggal dia pula tak ada kerja, dia dibalak oleh Allah, diuji. Bala tu maksud dia ujian. Kita bila sebut bala, kita tak nampak ujian. Sebut bala, kita duk nampak macam kecelakaan. Bala ni bukan bermakna kecelakaan saja, tapi bala makna dia ujian daripada Allah. Tuhan bagi dua anak perempuan kepada perempuan yang kematian suami ini. Dua anak perempuan itu menjadi bala, menjadi ujian pada dia. Dan payah melatihnya dan sebagainya. Nescaya jadilah anak-anaknya itu dinding baginya daripada api neraka. Yang tu barulah jadi dinding. Kata Abu Isa, bermula ini hadis sahih. Amboi, dia kata, besar tuah perempuan yang kasih dan belas kepada anaknya, dapat lepas daripada neraka dan masuk syurga dengan sebabnya. Masalah memelihara anak-anak perempuan ataupun saudara-saudara perempuan dengan baik terpuji pada syarak, sebagaimana ada tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dengan katanya an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banat aw thalathu akhawat aw ibnatani aw ikhtani fa ahsana suhbatahunna wattaqallaha fihinna falahul jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dipanggil orang dengan nama Abi Sa'id Al-Khudri, dan nama batang tubuhnya Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri itu gelak. Nabi gelak dia. Nabi gelak sahabat ni, dia panggil kunyah. Dan menjadi kebiasaan para sahabat Nabi ni, mereka hemoi. Mereka aki boleh nak diserondoi Nabi. Sahabat ni jadi kebiasaan mereka. Para sahabat ni jadi kebiasaan mereka. Mereka hemoi dengan Nabi ni. Mereka nak pergi serondoi depan Nabi. Mereka nak pergi rapat dengan Nabi. Kalau boleh, mereka nak Nabi gelak mereka. Kalau boleh, ada sahabat pergi jumpa, minta, ya Rasulullah, gelaklah pada aku. Apa pun tak apa, hampupuhlah apa pun. Aku akan terima. Dan sahabat yang terima gelak daripada Nabi ni, bangga dia. Tu sahabat Nabi. Abu Hurairah yang selalu kita cerita gelak daripada Nabi. Hirrah tu kucing, Hurairah anak kucing. Dia seorang yang minat kucing. Bila jumpa kucing, ambil buah dan legan jubah dia. Dia tak boleh. Dia jenis jumpa kucing, ni tu main pipi kucing, duk tarik misai kucing. Abu Hurairah ni Allah jadikan dia satu manusia yang kasih dekat kucing. Sehingga kan kalau dia berjalan jumpa kucing, dia nanti buah dan legan baju dia. Satu hari dia pergi jumpa Rasulullah, sampai depan Rasulullah bunyi kucing. Rasulullah duk cari. Nabi tanya, di mana kucing ni? Abu Hurairah kata, hadza ya Rasulullah. Tengok ni kucing dah datang ni ya Rasulullah. Dia kata. Nabi tengok berapa ekor duduk dalam satu lengan baju. Nabi golek kepala. Nabi kata kat dia, fa anta Abu Hurairah. Kalau begitu kamu bapa anak kucing. Lekat terus sampai hari ni. Nama dia sebenar Abdul Rahman, siapa pun tak tahu. Orang duk kenal Abu Hurairah. Itu gelar yang Nabi bagi kat dia. Sahabat sikit pun tak kecil hati, bahkan cukup besar hati. Bila Nabi gelak lepas. Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang yang menerima gelak. Abu Sa'id Al-Khudri nama sebenarnya ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu nama asal dia.
Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ada baginya 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, maka dieloknya pergaulan mereka itu dan ditakutkan ia akan Allah pada hukuk mereka itu, maka baginya syurga. Jadi janji Nabi dalam hadis ini. Siapa yang ada 3 orang anak perempuan atau 2 orang anak perempuan atau 3 orang adik-beradik perempuan ataupun 2 orang adik-beradik perempuan, tak kira. Yang pentingnya perempuan yang dia kena jaga. Mana-mana orang yang sabak jaga perempuan, sama ada anak perempuan ataupun adik perempuan, dia sabak jaga. Maksudnya dia perelok akhlak adik-adik perempuan, kakak perempuan ataupun anak-anak perempuan dia perelokkan pergaulan, dia bagi didikan agama yang sebaiknya kepada anak perempuan dia peringat pula mereka pada tanggungjawab mereka pada Allah. Di samping dia ingat tanggungjawab dia pada Allah, kalau dia buat sungguh-sungguh benda ni, maka baginya syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Isa At-Tirmizi, ini hadis gharib. Masalah elok pergaulan dengan anak-anak perempuan tu bagaimana? Yang kata elok anak-anak perempuan ni macam mana? Sesungguhnya telah lalu diterangkan tentang ini di dalam masalah 161. Boleh lihat di sana. Telah dikatakan pelihara dengan secukupnya sampai kebesarnya. Itu maksud yang dikatakan pelihara anak perempuan ni, jaga daripada halus sampai besar. Sampai dia boleh berumah tangga, kita selesaikan semua tanggungjawab kita. Dan apabila telah besar, maka kahwinkan mereka. Itu tanggungjawab kita. Kita didik dia, bagi pelajaran dekat dia, asuh dia, bagi dia hidup dalam adab sopan Islam. Semua kita bagi. Sampai nak menikah, pastikan kita cari suami yang baik untuk dia. Suami yang baik untuk dia. Berapa ramai hari ni kan? Berapa ramai ibu bapa hari ni mai jumpa, telefon ke rumah dan sebagainya. Ustaz, dia kata macam mana Ustaz, minta tolonglah, kok Ustaz boleh tolong bagi pendapat ke macam mana ke? Anak perempuan saya ni Ustaz, saya asuh daripada halus dulu, daripada kecil dulu saya asuh, saya jaga, saya pelihara sungguh-sungguh anak perempuan saya ni. Nikah dah lah, alhamdulillah. Dia kata nikah, lah ni jadi kelang kabut, tudung hak kita duk asuh daripada halus suruh pakai, lah dah tak pakai. Macam-macam Ustaz, saya tak gamak dah nak cerita keadaan anak perempuan saya lah ni. Tanya dia, awaknya pasal apa jadi macam tu? Macam mana boleh jadi lagu tu? Suami dia lah, menantu saya lah. Jadi kata buruk pun lagi ludah ke langit, jatuh atas muka sendiri. Jadi menantu tu anak pilih ke kita pilih? Anak pilih, tapi kita setuju lah. Anak pilih, mai ke rumah tengok, mana nak tahu Ustaz. Dia kata mai tengok nampak elok. Kita pun setuju lah. Setuju. Dah bila dah menikah dah ni, mula-mula tu tak boleh anak lagi duk balik mai ke rumah kita tu, nampak elok lah. Walaupun semayang subuh kita kena hinggup pintu bilik, kira dia semayang lah. Dia kata kira alright lah. Kira alright. Jadi kau duduk lama dia jadi kau duduk karut pula lah. Sampai kita pergi rumah dia duduk pakai seluar pendek bulu roma sama panjang rambut. Duduk atas bangku tu, tinuk gelunjok tu dengan seluar pendek dia. Kita ni mengkelan Ustaz. Dia kata kita mengkelan. Kita pergi rumah mereka, kita pergi tengok, ya Allah. Bukan kata hang tak hormat dekat Allah, hang tak malu kat pak mentua hang ni apa ni. Jadi mengkelan dia kata. Sudahlah Ustaz, dia kata yang bini dia, yang anak-anak dia semua jadi jahanam habis. Dia nak pergi makan malam, dia taruh bawa bini dia. Kalau bini dia pakai tudung, dia lihat duduk nak rajin makan malam ni. Jadi nak pergi makan malam, bini nak ikut tak boleh. Dia pasal apa pula tak boleh ikut? Bini dia kata tak boleh. Aku kata tak boleh. Takkan tu orang makan malam orang bawa bini semua. Yalah, bini orang macam mana, bini aku macam mana. Awaknya saya ni salah tak mana, tak kena tak mana. Nung pakai duk kelumbung lagu pongsu berjalan. Dia kata aku pun malu nak wahang. Dia mula dah. Bini kata dah dulu awak yang ambil saya jadi bini. Kalau dulu tahu kata pakai wuduh lagu ni hang tak mau daripada dulu awak. Terus dia cakap banyak, tak lagi ku bubuh tu mai. Jadi jenis cengih. Amu tak boleh poroi, tak tahu punca. Poroi sungguh sampai tak boleh buka mulut bagi pendapat langsung. Bukan bini lawan pun, tapi ada masa bini kena cakap juga. Itu kebenaran. Hang duk hina bini hang pakai tudung ni apa ni? Jadi bini nak pertahan. Bila bini nak pertahan, hanya dengan buat lagu tu, tak lagi bunyi tak lagi tu bini pun senang. Dia keluar seorang.
Keluar orang balik lambat. Bini pun sakit jiwa lah. Sakit jiwa. Bini bila suami macam tu, rumah besar pun tak ada guna, pangkat suami dia besar pun tak ada guna, apa pun tak ada guna. Dia nak suami dia tu memberi kebahagiaan pada dia dan keluarga dia. Bila dia dah dihimpit dalam keadaan macam tu, terimpit, dia kena buat keputusan lah. Dia kata, aku buang lah tudung ni, jati ya. Buang. Nampak dah? Tu hak pak asuh daripada kecil tu. Hak pak asuh daripada kecil tu punya didik, punya jaga, punya bela, punya lah. Duk pekin buat nak bagi jadi elok. Dia perlai sudah. Sebab dalam hadis Nabi kata, perempuan itu di atas agama suaminya. Nabi kata. Perempuan ni keras, tegas macam mana pun, keras kerak nasi aja. Dia jual hayak tu, tak lagi lemut lah. Tak ada apa. Kalah dia. Jadi di sinilah tanggungjawab ibu bapa. Pastikan anak kita yang kita dah pelihara elok-elok, yang kita dah asuh elok-elok, kita amanahkan kepada orang yang elok-elok. Nah, yang ni kena jaga. Jadikan anak-anak perempuan kita tu orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan membiasakan tidak ia meninggalkan sembahyang dan meninggalkan apa amal yang difardukan dan berbuat amal-amal yang soleh. Masalah, dia kata anak laki-laki itu banyak kelebihannya daripada anak perempuan. Tidakkah boleh bermegah-megah dengan anak laki-laki itu? Kita duk cakap soal tak boleh merasa hina dengan anak perempuan. But now dia kata anak laki-laki itu memang ada kelebihan berbanding dengan anak perempuan. Jadi kalau kita nak bermegah dengan anak laki-laki, salah kah? Okey. Kata dia di sini, maka kelebihan anak laki-laki iaitu pekerjaannya besar daripada pekerjaan perempuan dengan sebab gagahnya. Anak laki-laki ni hebat daripada anak perempuan. Anak laki-laki terkejut terempak boleh terus naik pokoknya. Anak perempuan tak boleh. Pasal apa? Laki-laki ni dia gagah. Gagah, dia boleh agak naik pokoknya. Bila ada orang perempuan naik pokoknya. Yang ni pun satu selaru juga. Tanda kiamat. Tanda kiamat. Dan ni orang perempuan naik motor. Naik motor tu bukanlah salah, tapi naiklah motor hak patut padan dengan hang. Naik motor Honda Cup apa tak apa. Naik motor Scrambler tu tak kena. Dengan mereka tu tak kena. Naiklah kalau nak naik motor, naiklah motor-motor halus ni, naik tak apa. Dia ambil Scrambler, ambil RXZ, tulis pula Ninja pula tepi tu. Kita boleh takut tengok ni. Itu tak kena, tu menyalahi daripada fitrah kejadian orang perempuan, menyalahi fitrah. Orang perempuan hari ni siapa? Masjid mana tau baru ni dia kata panggil satu orang perempuan main rasmi majlis apa tau. Habis-habis rasmi cucuk rokok berkelun. La ilaha illallah, dia kata tak senonoh lah. Dia mana? Cedera. Orang perempuan hisap rokok dia cedera, laki-laki dia pun cedera, hak perempuan berapa kali cedera. Tak kena langsung dengan tabiat orang perempuan yang Allah jadikan kepada mereka ni semua. Tak kena. Nampak tu tak kena dah. Di sisi Allah lebih-lebih lagi tak kena. Tu benda ni kena jaga. Dan anak perempuan itu lemah dan anak laki-laki itu memelihara. Dan anak perempuan itu kena pelihara. Perempuan lemah, dia kata laki-laki ni dia memelihara orang, perempuan ni tunggu orang pelihara dia. Anak laki-laki itu memilik dan anak perempuan kena milik. Anak laki-laki bila dia menikah, dia memiliki isteri dia. Isteri dia kena dengar cakap dia. Tapi anak perempuan bila dia menikah, dia dimiliki oleh suami dia. Dia kena dengar cakap suami dia dan meletakkan ibu bapa dia di nombor bawah daripada suami dia. Kalau suami kata yang tu lah, walaupun bapa dia kata yang lain. Selagi mana suruh suami itu tidak kepada benda yang boleh menimbulkan murka Allah. Selagi mana suruh suami itu tidak ke arah suruh maksiat, wajib dia taat kepada suruh suami dia. Dia kata anak laki-laki itu tinggi akal dan anak perempuan itu kurang akal. Memang jadi itu di antara hikmah Allah bagi kuasa talak kepada suami tidak diberikan kepada isteri. Cuma saya sebut dah itu ni, cuma Mesir aja menjadi negeri yang pertama yang meluluskan orang perempuan boleh talak suami dia. Dia kata anak laki-laki itu layak menguruskan sekalian perkara dengan kekuatannya dan akalnya dan ilmunya. Dan anak perempuan itu payah adanya. Dia kata, anak laki-laki ini dia boleh urus semua.
Pak dia tinggal kebun rian dia boleh hurui, pak dia tinggal kebun nyok dia boleh hurui, pak dia tinggal motorbot sangkut semua nyeberang di Tanjung Rawai dia boleh hurui. Semua dia boleh tolong urus. Kalau anak perempuan ni bukan tak boleh, susah sikit. Susah sikit ni nak jaga anak lagi, nak jaga suami lagi, nak jaga motorbot enjin sangkut lagi. Jadi payahlah, payah lalai. Pak dia kata, laki dia kata hang ni nak jaga tak apa. Nanti apa macam. Laki dia kata aku nak tanya hang ni. Hang nak jaga enjin sangkut kah, nak jaga aku kah? Yalah. Lagi dengan hang ku sangkut pergi motorbot boleh lah. Jadi susah adanya. Dia kata susah adanya. Jadi kalau anak laki-laki ni oleh kerana dia memiliki isteri, jadi pak dia tinggal apa pun dia boleh tolong urus, dia kata. Maka betapa tidak boleh bermegah dengan anak laki-laki itu. Kalau dah kita tahu anak laki-laki ni memang lebih daripada anak perempuan, dan kita megah dengan anak laki-laki, kita salah kan? Dia kata. Kata dia tidak siapa menafikan kelebihan anak laki-laki itu daripada anak perempuan. Tetapi semuanya makhluk Allah. Ia yang menjadikan atas kadar kehendaknya. Maka yang ditegur syarak kita, jangan seorang itu bermegah dengan anak laki-laki, kerana bermegah itu membawa kepada tidak syukur akan nikmat Allah. Dia kata bukan tak boleh megah dengan anak laki-laki, tetapi jangan sampai dengan sebab megah dengan anak laki-laki ini kita tak bersyukur dengan nikmat anak perempuan yang Tuhan bagi kat kita. Seolah-olah anak perempuan ni tak ada hanggah, duk kira anak laki-laki saja. Yang tu salah. Tapi kalau kita jaga anak perempuan, kita jaga anak laki-laki, kita jaga, cuma kita lebih bangga dengan anak laki-laki kita kerana dia turun kita. Apa hak duk ada kat kita, turun ke anak kita, dan dia terus apa yang kita duk buat selama ni, kita bangga dengan dia. Di samping kita pelihara elok anak perempuan kita, dan kita juga bersyukur dengan anugerah anak perempuan yang Tuhan bagi kat kita. Dan disuruh Allah itu apakala diberinya nikmat apa-apa, sama ada anak laki-laki atau anak perempuan, maka terima pelihara baik-baik serta belah kasihan dan kasih menurut sebagaimana di dalam hukum syarak. Apabila diperbuat yang demikian itu, maka syukurlah namanya engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih baik daripada kamu bermegah-megah dengannya itu. Wallahu a'lam. Lepas ini kita akan masuk bab yang cukup baik, bab yang cukup baik yang kita kena tahu lah, sebab dia menyentuh apa yang kita duk buat hari-hari. Bab maja'a fi rahmatil yatim, cerita tentang kita bersifat belas kesian kepada anak-anak yatim. Anak yatim. Kemudian dia akan cerita sekali, dia akan lajak cerita ni sampai apa cerita kita duk makan harta anak yatim. Orang panggil makan kenduri arwah. Panggil makan kenduri arwah, kita tahu si mati meninggalkan anak yang yatim, anak yang belum cukup umur. Maknanya bila mati hamba Allah ni ada tinggal anak yang belum cukup umur, dia tinggal anak yatim. Bermakna semua harta yang dia tinggal itu harta pesaka. Yang kata harta pesaka itu peninggalan si mati. Mati aja harta dia semua dah jadi pesaka. Kalau orang ambil duit peninggalan si mati buat kenduri jamu makan malam tu, kita pula tidur pudu berapa punya bagus, sedangkan makan malam tu diambil daripada duit peninggalan si mati yang merupakan harta petaka yang di dalamnya ada harta anak yatim. Allah kata innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah kata sesungguhnya mereka memakan ketul-ketul api neraka, dan mereka layak dengan neraka sa'ir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jumpa pada bulan depan insya-Allah. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua, yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan diri kita sendiri. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr.